Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita jumpa lagi pada kali ni. So, kita buatlah modul PT3, modul kedua, set 6 untuk hari ni. Dan sebahagian saja. Saya tak masukkan kertas 1. Dan soalan objektif tak masuk. Kertas 2 ni pun tak complete dah ni. Separuh saja. Soalan 21 sehingga 26 insya-Allah. Okey, syarat kamu dah buat dulu sebelum kita buat ni. Untuk memastikan kamu lebih confident lah untuk jawab soalan ni. Okay, kita terus ya soalan nombor 21A ni. Ini adalah garis nombor. Dia kata di mana labelkan di mana kedudukan negatif 5/6, satu lagi negatif 1/3. Kat mana dalam ni? Itu soalan dia lah. Soalannya letak dengan huruf P dan Q. Maksudnya depan ni P, belakang ni Q lah. Untuk memahamkan itu. Saya ada bawah ni ada dia punya jawapan dia. Macam tu lah susunan dia tu. Okay, so macam mana nak buatnya ni? Bila dapat garis nombor, maksudnya benda ni mesti dia mengikut lah. Maksudnya kalau jarak sini 1, sini pun jaraknya 1. Okay, kita dah pernah buat dah sebelum ni. Okay, untuk soalan macam ni mudah saja insyaAllah. Cuma soalan ni pecahan. Itu je lah yang menjadi bukan kegemaran ramai kan. Kalau dia jadi nombor biasa, itu dah macam sekolah rendah. So disusahkan, kita letak pecahan. Itu je. Okay, so bila pecahan tak ada masalah pun. Kamu letak kalkulator lah, tekan kalkulator. 1/2. Kita buat apa kalau kita nak tahu tengah-tengah ni? Kita anggap dia macam mencari titik tengah lah. Satu contoh sebagai A, sini B. So kalau kita nak tahu C, maksudnya kita kena A tambah B kena bahagi dengan 2. Betul? Kena tambah bahagi 2 lah. Kita nak cari tengah-tengah dia. Macam tu lah tu cara dia. Okay, cuba kita jawab jap. 1/2. Okay, kalkulator kamu kalau kamu tekan yang per lah. Ni kalkulator saya lain sikit untuk kamu. 1/2. Okay, kita bila tambah dia jadi 2/3. Lepas tu kena bahagi 2. Gitu je lah. So jawapan adalah 1/3. Okay, 1/3 lah kat sini. Macam tu. Okay, so seterusnya ni untuk cari titik tengah. Ni rumus ni rasa kamu pernah dapat ni, pernah buat ni. Nak cari titik tengah. Ini kita belajar nak lukis graf tu. Antara satu tu dengan satu tu kita bahagi 2 lah. Kita tambah bahagi 2. Okay, so seterusnya dia mesti perbezaan macam saya cakap tadi. Perbezaan sini ke sini mesti sama dengan sini. Semua setiap satu sama. Maksudnya apa? Kita kena tolak lah kalau kita nak cari perbezaan dia kan. So kamu tolakkan sahajalah. 1/2 tolakkan dengan 1/3. Gitu je. Okay, so perbezaannya adalah 1/6. Betul saya tekan 1/6. So sini 1/6, sini pun 1/6. Ni beza lah. Yang ni garis nombor. Ada satu lagi soalan nama dia pola kan. Dia mencari pola. Yang itu lain sikit lah. Ada masa dia darab, ada masa dia tambah berlainan kan. Tu lain, tu pola, tu dah cerita lain lah. Untuk garis nombor macam ni lah. Perbezaan dia 1/6, 1/6, 1/6. So bila 1/6 beza dia, maksudnya kita tolakkan sahajalah. Macam ni 1/2 tolak 1/3 dapat 1/. Okay, kalau kita betulkan sinilah 1/2 tolak 1/6 dapat berapa? Sepatutnya kita dapat 1/3. Betul lah tu. Macam tu. Okay. Lepas tu nak tahu nombor seterusnya, kita buat apa? Tolak lagi dengan 1/6. Dapat berapa? 1/6. Macam tu lah seterusnya. Lepas tu dah ada kalkulator, dah ada answer ni. Tolak 1/6, tekan je lah sama dengan. Seterusnya nombor kita akan dapat 0. Seterusnya tekan ini kena buat lah. Baru kamu tahu. Okay, negatif 1/6 betul. Sama. Tekan lagi sama dengan negatif 1/3. Seterusnya negatif 1/2. Gitulah.
Ni dah senang lah ni. Macam ni tekan je sama dengan. Ini kemahiran kalkulator lah. Siapa yang tak tahu ni belajar lah. Tekan-tekan je sama dengan negatif 5/6. Selesai lah. So jawapannya kat mana? Dia tanya P. P nya negatif 5/6. So sinilah P. Gitulah. Tandakan lah. Terusnya negatif 1/3 adalah huruf Q. Sinilah huruf Q. Betul-betul tengok ni kat sini. Ni adalah negatif. Jangan kau bedal kat sini pula. Kalau kamu tulis kat sini salah lah. Okay. Yang bedal je. Tengok betul-betul soalan ni. Negatif. Negatif. Cek betul-betul lah. Okay, terus. Kita teruskan. 21B. Okay, ni menunjukkan luas kawasan berlorik bagi sebuah segi empat sama. Sebuah empat sama lah. Sama. Seterusnya, nilai luas segi empat sama itu ialah kuasa 2 sempurna. Kuasa 2 sempurna ni apa? Paling mudah adalah 2 lah. 2 kuasa 2 berapa dapat? 4. Inilah 2 kuasa 2 sempurna. Maksudnya 4 ni. Seterusnya 3 kuasa 2. Kuasa 2 Kalau kuasa 3, kuasa 3 lah. 3 kuasa 2 dapat 9. Lepas tu 4 dapat 16. Ni kalkulator lah kalau tak kerti. Ini congak sebenarnya. 2 kuasa 2 maksudnya 2 darab 2. 3 kuasa 2 maksudnya 3 darab 3. 4 kuasa 2 16. 5 kuasa 2 25. 6 kuasa 2 36. Okay, kita list lah. Okay, yang daripada atas lah. 1 kuasa 2 dapat 1 darab 1 dapat 2 1 1 darab 1 dapat 1. Jangan salah pula. Benda soalan senang tu. 7 kuasa 2 49. 8 kuasa 2 64. So kita listkan dulu. Nak jawab soalan ni. Okay, 10 kuasa 2 dapat 100. Sampai situlah. Okay, soalan seterusnya dia tanya lah. Diberi itu adalah kuasa tandakan right pada luar kawasan yang tak berlorik yang mungkin. Maksudnya soalannya tanya yang sini. Yang ni lah. Yang kotak putih ni. Adakah dia yang mungkin ataupun pangkah pada kawasan yang tidak mungkin untuk baki lah. Ini maksudnya baki maksudnya kalau ni berapa tambah dengan sini dapat satu nilai, adakah nilai itu kuasa 2 sempurna? Itu soalan dia maksudnya. Jangan confuse pula tengok ni apa benda ni. Dia tengok pula berlorik ni apa benda pula kan. 80 dengan apa tu? Buat apa? Kita masukkan sahajalah. Contoh soalan pertama dia masukkan 20. 20 dalam ni. Kalau kita masukkan 20 dalam ni, so total keseluruhan luas berapa? 80 tambah 20 dapat 100. Adakah 100 ini kuasa 2 sempurna? Jawapannya ya. Tengok kat sini lah. Ni. Ni 100. Yalah tu. Ini semua kuasa 2 sempurna ni. Ini patut dah boleh hafal lah ni. Ni kena hafal lah. 1, 4, 9, 16, 25. Kalau kau tak hafal sipir, hafal lah binatang ni. Okay. Ni nombor mudah ni. Ni sipir je. Sipir ni patut dah ajar 2 dah hafal. Sampai ada yang kata 5 pun tak apa sipir. So masalah besar lah negara kita ni kalau ada rakyat dia macam tu kan. Okay, tu zaman saya darjah 2, darjah 3 tu memang dah patut hafal lah tu. Sepatutnya lah. Zaman dah berubah kan. Orang semua dah guna kalkulator je. Tak penting lah tu sangat agaknya. Okay, so bila 20 dapat 100. So sinilah 100. Okay, tu itu cara manual lah macam ni. So ada cara lagi mudah. Kita nak buat apa macam mana? Macam ni lah nombor ni berapa tadi? 9 Contoh kalau kita nak try 9 ni. Adakah dia kuasa 2 sempurna? So kita buat apa? Kita punca sahaja 9 tu. Punca kuasa 2 9. Dapat tak nombor nilai yang cantik? So jawapannya adalah 3. So ini adalah kuasa 2 sempurna. Macam tu lah. Contoh kalau saya try 12. Punca 12. Adakah dia kuasa 2 sempurna? Jawapannya tidak. Nampak ada perpuluhan 3.46 pula. Bukanlah tu. Tak sempurna lah tu. Itu maksud dia. Dia mesti sempurna, cantik. Macam ni 100. Kita puncakan 100. Dapat berapa? 10 lah. 10 darab 10 kan 100.
Okay, so jawapannya adalah ya kat sini lah. Right, macam tu lah. Okay, itu settle. Ini pula pangkah kan. Mungkin sini pangkah atau right lah, kita tak tahu. So kena buat lah. Tadi kita dah cuba 20, sekarang kita cuba 45 pula. Kita buang lah ni. Ni dah settle ni. 45 pula kita letak. 80 tambah 45. Tekan kalkulator. Dapat 1, 2, 5 tambahkan bukan darab. Tambahkan. So 1, 2, 5. Lepas tu macam tadilah cara kita. Kita puncakan. Kita punca 1, 2, 5. Puncakan. Dapat berapa? Kan dapat perpuluhan tu. 11.18. So dia adalah bukan kuasa 2 sempurna. Macam tu lah. So jawapannya pangkah lah. Mudah je insyaAllah. Okay, terus 22A isikan petak kosong dengan nombor yang betul. 1/4x sama dengan x tolak 6. Terusnya bawahnya sama dengan negatif 6. Nampak? Dia tinggalkan yang belakang ni sahaja. Maksudnya yang depan ni dia bawa pergi mana? Bawa pergi sebelah. Ni negatif 6. Nampak? Negatif 6 yang tinggal. Negatif 6 ni di bahagian belah kanan. So x ni bawa pergi sebelah lah. X ni maksudnya nombor dia apa? Kalau tak ada apa-apa tu X, nombor kalau tak ada apa-apa nombornya 1 kan. 1 ni positif ke negatif? Positif. Okay, positif 1 kat sini. So kalau sebesarkan macam ni lah. Negatif 6 ni 1/4x. Kalau sebesarkan lah. Okay, so kita bawa pergi sebelah. Kita bawa pergi sebelah tambah 1x. Kita bawa pergi sebelah, dia jadi tolak. Okay, kita jadi tolak lah kan. Ni tambah, dia jadi tolak. Macam tu lah. Okay, selesai sampai situ. So kita pindahkan sahajalah. 1/4x ni pindah tadi jadi tolak 1x sama dengan negatif 6. Ni dia penyelesaian dia. Kita bawa ke sebelah, dia jadi tolak. Okay, selesai lah sampai situ. Tapi soalan ni nampak dia ada ruang ni, dia ada satu ruang je. Nak isi nombor apa? Itu satu je. Dia bukan banyak-banyak ni. Dia tak boleh lah isi banyak-banyak ni kan. Kamu tak boleh lah buat dalam kotak tu isi banyak-banyak macam ni. Kau dah tahu macam ni X kau pun bedal semua dalam tu. Tak boleh lah. Salah. Okay, ini maksudnya dia dah ringkaskan. So kita kena ringkas lah. 1/4 tolak dengan 1. Tekan lah kalkulator. Sebab dia dah X dengan X. So kita tolakkan sahaja. InsyaAllah mudah saja ni. Ni kalau dah biasa jumpa ni senang je. Okay, kita tolakkan saja. Tak payah tulis huruf X dalam ni. So kita tolakkan sahajalah. 1/4 tolak 1 dapat berapa? Negatif 3/4x. Dia x dengan x dah sama. Dah sama ni. Dia pun kuasa tak ada apa-apa kuasa. Dah sama lah tu. Sama level. Maksudnya boleh tolak atau boleh tambah gitu. So kita nak tulis apa kat sini? Negatif 3/4. Macam tu lah nak jawab soalan ni. Okay, terusnya dia maksudnya dia dah lompat satu step lah kat sini ni. Step tengah-tengah ni, yang ni, yang tengah ni tak ada. Dia lompat. Inilah soalan-soalan kebangsaan panggil. Soalan-soalan sebenar macam ni lah. Dia tak semesti dia tunjuk step satu ni sampai habis kan. Dia nak uji kamu je. Okay, so seterusnya kita nak buat apa? Kalau kita nak X sahaja, so kita buat apa? Ni X sahaja. Kita nak X sahaja. So sini bawa pergi sebelah lah. Campak saja. Benda ni melekat. Ni nampak dia melekat dengan X. Dia tak ada tengah-tengah, dia tak ada tulis tambah ke, tak ada tulis tolak ke, tu maksud melekat. Tu maksud melekat melekat ni maksudnya dia kena darab lah. Tu maksud melekat. Macam ni lah, satu dengan X melekat. Darab tengah-tengah dia tu. Tengah-tengah dia darab semua ni. Cuma kita selesaikan antara yang besar dengan besar lah. Okay. Bila kita selesai macam ni, bawa pergi sebelah, kita hilangkan depan sahaja. Baru kita tengok simbol dia. Ni dah biasa buat, tahulah ni. Okay, darab pindah sebelah dia jadi bahagi. So kamu tekan sahaja kalkulator lah. Senang je. Negatif 6 bahagikan dengan semua ni. Angkat semua, campak belah kanan terus. Itu saja. Itu tekanlah kalkulator. Sini lah Okay, negatif 6 bahagi dengan, okay, saya letak kurungan untuk keselamatan lah.
Negatif 3/4. Okey, selesai. Macam itulah. So, dapat jawapannya 8. Gitulah. Senang. Ada kalkulator senang. Ni kalau zaman saya dulu ni tak ada kalkulator ni. Kena belajar ni. 4 pindah sebelah dia jadi apa? Dia jadi darab. Negatif 3 pindah sebelah dia jadi apa? Bahagi. Buat satu-satu. Negatif dapat apa? Positif. Satu-satu belajar. Tapi untuk kamu tak payahlah. Kau tekan je lah. Nak fikir apa lagi kan. Tapi kalau reti, bawa lah satu-satu. Bawa satu-satu macam ni 4 pindah sebelah dia jadi darab 4. Negatif 3 ni darab kan. Pindah sebelah dia jadi bahagi negatif 3. Pindah lah, selesai. Potong. Dapat 4 darab 2 dapat 8. Macam itulah. Itulah congak sebenar-benarnya lah. Sampai kamu tahap macam ni. Ni dah sampai tahap boleh dikatakan expert lah. Untuk mudah lah ni. Untuk kamu tu maksudnya. Saya rasa ada yang boleh tu macam tu. Cuma kena berlatih sikit lah. Okay, terus kita pergi ke sini. Sekali pandang ni adalah segitiga bersudut tegak. Dia bila nampak X, lepas tu ada punca macam ni. Ni kita dah tahulah. Ini dia tanya pasal apa? Teorem Pythagoras. Siapa yang tak tahu aku eja betul tak betul ni, lebih kurang lah kalau salah tu betulkan lah Pythagoras, teorem Pythagoras. Okay, so itulah Pythagoras. So dia bagi X kat sini, segitiga lah kan. Teorem Pythagoras macam ni lah. Ni ada huruf A, ni huruf B, ni huruf C. So teorem Pythagoras, kalau kita nak cari yang panjang, so kita buat apa? Kita tolakkan sajalah yang nak cari yang panjang, kena tambahlah A tambah dengan B kan. Yang pendek campur pendek. Ini paling panjang lah. Nak tahu panjang, bertentangan dengan 90 darjah. Ni belajar sikit lah. Manalah Tawadin dah tak tahu langsung dah tu. So macam ni lah. Ni kena letak kuasa 2. Ni asal usul dia macam ni lah. Teorem Pythagoras. Walaupun sebelum tu ada lagi asal usul lain tu. Okay, so sekarang ni C. Kalau kita nak C sahaja, kita puncakan sahaja. Kuasa 2 pindah sebelah kan, dia jadi punca. Sampai situ lah. Ni kalau asal lah. Ni kalau nak cari C. Okay. Ni saya tunjuk kalau nak cari C lah. Ni asal usul dia jadi tambah. Kalau nak cari panjang. Okay. Tapi kita bukan nak cari panjang. Kita nak cari huruf apa sekarang ni? Kita nak cari huruf E kan. Kita nak cari kat sini ni. E ni. Ni X ni. Nampak ni. Ni E ni. So kita nak cari yang pendek. Bila kita nak cari yang pendek, yang panjang tolak yang pendek. Kawan dia satu lagi. Dia satu je. Dia kalau yang paling panjang kita nak cari, yang paling panjang kita tambah itu je. Yang lain adalah tolak. Yang panjang kena tolak yang pendek lah. Itu cara dia. So kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2 lah. Letak je kuasa 2. Apalah sikit. Lepas tu hilangkan kuasa, dia jadi punca. Gitulah. Inilah dia punya rumus yang kita nak guna. Okay, so tolak lah. X, dia nak tahu X. Punca kan, dah punca. 17 kuasa 2, mana dapat? C. Nak tengok C ni. C. Ni B kat sini. C nya 17, nampak? 17. Nampak 17, betul tak? 17 C. Kuasa 2, betul lah. Tolak dengan B kuasa 2. B mana B? B keseluruhan ni 6 dengan 9. Dapat berapa tambah? 15. So sini 15. 15 apa? 15 kuasa 2. Ada kuasa 2 nampak? Ada kuasa 2 sini. Okay, 15 mendapat 6 tambah 9 lah. Tambah je. Takkan tu untuk lebih fikir kan. Okay, so kita buat apa? Selesaikan lah. Mana letak ni? Sinilah 17. Dia masih ada punca kat sini. So kita maksudnya kita selesaikan dalam sahajalah. Okay, so buat satu-satu lah. Macam lambat je aku ajar ni kan. Okay, 64. Dapatlah 64 kat situ. Lepas tu last sekali jawapannya punca kan 64. Congak lah. Tak congak. Tak tahu lah kan. Dapat 8. Apa darab apa dapat 64. Sama. Maksudnya 8 lah. Ni kalau laju bagus lah. So jawapannya adalah 8. Kat sini 8. Logik lah 8. Tiba-tiba kalau kat sini 64 tak ke macam tak betul sangat tu. Salah lah.
8 lah jawapan dia. Bantai pun jangan bantai suka hati je kan. Okay, 23 A. Okay, kita terus kat sini. Ini adalah sudut-sudut sahaja. Dia tengok tanya kat sini QR. Ni macam mana nak buat ni? Ini senang ini saja. Ini kamu tahulah QR kat sini lah. Maksudnya keseluruhan ni. RS yang sini. Lepas tu RT mana RT bertentangan. Ni RT ni betul-betul bertentangan lah. Yang ni kita tahu terus lah kan. Kita jawab dulu lah. RT nama R dengan T dia bertentangan. Nama dia bertentangan bucu. Okay, jawab tu dulu. 1. Terusnya RS. RS ni adalah macam kata-kata apa kan? Dia terus jadi satu gaya lurus kan. Nama dia kat sini adalah sudut penggenap. RS ni adalah sudut penggenap. Ni kena buka balik buku lah. Saya pun tak ingat ni nama dia apa ni. Sudut penggenap nama dia. Okay, dan satu lagi QR. Ini adalah sudut pelengkap. QR nak jadi 90 darjah. Macam tu lah, kena ingat lah. Sudut pelengkap. Satu lagi sudut penggenap. Penggenap nak jadi 180 darjah. Yang ni nak jadi 90 darjah. Sudut pedalaman pula. Apa benda sudut pedalaman? Sudut pedalaman contoh paling mudah segitiga lah. Yang dalam ni lah. Yang kat bahagian dalam ni. Ni nama dia sudut pedalaman. Macam ni satu-satu sini. Sebelah sini lah sudut pedalaman dia. Okay, terus sampai situ. 23B. Okay, tandakan pernyataan yang memberikan benar dan pangkal jika palsu. Hasil tambah PQRST ialah 360. PQRST tu apa benda? Oh, ni tadi. Okay, PQRST. Keseluruhan. Keseluruhan ni menjadi apa? Satu bulatan. Satu bulatan berapa darjah? Satu bulatan berapa darjah? Kalau setengah bulatan 180. Kan gaya lurus ni. Setengah lagi 180. So total semua 360. Betul tak? Betul lah jawapannya. Wah, ini senang ni. Ini kalau salah tak tahulah. Jangan hentam jugalah. Okay, terusnya 24. Okay, ni segitiga sudah tegak. Sin. Pakai sin lah. Dia pakai sin. Kena ingat lah sin ni apa. Sin kan, kita ada belajar sin, cos, tan kan. Saya tak handsome. Kalau saya handsome, tentu tak susah. Apalah. Saya tak handsome. Kalau saya handsome, tentu tak susah. So, kita pakai sin sahaja kat situ lah. Okay, so sekarang ni, kalau kamu bandingkan, tulis sini lah T dengan H. Lepas tu 4 dengan 5. Maksudnya tentang dia 4. Hipotenus dia 5. Yang kat mana kalau kita letak? Dia ada 2 je. Kita tak boleh letak sini lah. Theta ni boleh 2 je. Nak letak sini ke atas ke nak letak bawah. Itu soalan dia. Maksud dia jangan kau hentam kat sini pula. Nampak tak pergi sekolah kan. Ini 90 darjah. Confirm. Ni tak, bukan nama dia theta ni. Ini 90 darjah. Ni confirm lah 90 darjah. Theta antara atas dengan bawah. Itu saja. So letak mana? Contohlah kalau kita letak bawah. Okay, cuba letak dulu sepadam lah yang atas ni dulu. Kalau kita letak bawah. Okay, theta tentang dia. Tentang dia mana tentang? Tentang yang sebelah pun ada yang tak tahu kan. Yang tentang macam ni nama dia hypotenuse. Confirm lah. Yang paling panjang nama hypotenuse. Yang betul-betul dekat dengan dia iaitu nama dia sebelah. Ini nama dia tentang. So kalau kita letak saya tak handsome. So tentang dia 3 perkan dengan H 5. Betul tak 3/5? Dia nak 4/5. So salah lah. Macam tu.
Bukan theta dekat sini lah maksudnya. Theta-nya berada di atas sini lah, insya-Allah. Okey, cubalah. Okey, so tentang dia kau lah. Potong macam ni je kan. Okey, maafkan saya lah So memang macam ni je lah. Okay, so tentang dia. So tentang ni betul-betul ni nama dia sebelah. Ni nama dia tentang, nampak? Dia dah berubah. Dia ikut theta tu letak mana. Kalau theta letak atas, sebelah dia dah paling atas sini lah. Macam tadi theta dia kat sini kan. So sebelah dia kat sini. Ada berubah lah. Ini kamu dah belajar sebelum cuti jadi tu kan. Bulan 4 dan 5. Sebelum PKP tu. Ada cerita kita tu. Okay, so sebelah dia adalah 3, tentangnya 4. So 4 tentangnya, betul lah. Kan tentangnya 4. Hipotenusnya 5. Betul tak? Betul. So letaklah titanya di sini. Itulah jawapan dia. Sebab dia nak label je. Label je dulu maka. Okay, label je. Okay, saya tu. Seterusnya. Poligon sekata. Namakan, kiralah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nama dia oktagon kan. Okey, nama dia oktagon lah. Okey, yang ni nak kena ingat lah. Itu dah tunjuk lah. 5 nama dia pentagon. Saya tunjuk balik lah. Mana tahu ada yang dah lupa juga. Baru belajar dah lupa. Okay. Last kali nama dia oktagon. Biasaan yang saya nampak yang terbalik dua ni lah. 6 dengan 7. Itu je terbalik. Yang lain tu insya-Allah betul lah. Pentagon, oktagon ni betul biasanya. Nombor 6 nama dia hexagon. Dan 7 nama dia heptagon. Dia kalau terbalik lah. Itu biasa salah kat situ je. So cara nak mudah, nak hafal, tengok yang huruf ketiga ni. Okay, hafal lah ABC, A sampai Z. Cuba hafal, baca A sampai Z. Yang mana lahir dulu? K dulu kan. So K itu adalah 6 kan. A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, K. K dulu, lepas tu O, P, baru P. So P ni adalah yang ketujuh lah. Macam tu, itu cara susunan lah. Pastikan bahasa Melayu lah Kalau bahasa Inggeris nanti dah jadi huruf X pula kat sini. Okay, tu cara dia. Nak apalah kalau lupa sangat lah. Okay, nyatakan saiz sudut perluaran poligon itu. Sudut perluaran. Sudut perluaran kena ingat lah. Sudut perluaran keseluruhan luar Ini kalau kita letak ni macam ni lah. Ni nama dia sudut perluaran Siapa yang tak tahulah. Tak biasa buat ni. Mungkin lah. Okay, ni lah. Ni total semua berapa? Semua yang saya tandakan merah ni. Kalau kamu tambah semua, dia patutnya jadi 360. Gitu lah. Semua ni kalau tambah ni dia samalah. Sebab nama dia sekata. So tambahlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lah. Dia ada 8. Tambah 8 semua. Dia mesti 360. Tapi dia tanya soalan dia, nyatakan saiz. So masuk saiz, maksud setiap satu ni berapa? Itu soalan tanya. So ada 8, 360. So kalau kita nak 1, kita buat apa? Bahagilah 8. Senang lah. Bagikan 360 bahagi 8. Kalkulator lah. 45 jawapan dia. Itu je. Okay, insyaAllah kita darjah 45 darjah. Okay, selesai. Okay, terus kita pergi ke 26. Okay, saya cepat lah 26. 25 saya tak tunjuk tau. Okay, 25 tu panjang sangat tu. Kalau nak cerita tu, mau sejam setengah video ni Kang. Selompat. Tengoklah kalau naik sekolah nanti, kalau aku rajin aku cerita balik. 26A. Okay, kita terus sini. Tulis satu rumus untuk mewakili hubungan antara P, A dan B. P ni apa? P dan P ialah perimeter. P ni adalah perimeter. Kena baca lah soalan. Nyatakan P sebagai perkara rumus. Perkara rumus ni apa? Berada di depan
Maksudnya soalan dia tanya P sama dengan apa. Itulah maksudnya soalan ni. Okay. So P adalah perimeter. So perimeter lah, kena kira lah. Perimeter ni apa benda pula? Ukur keliling. Ukur lah keliling ni tambah sini, tambah sini lah. Sebab segitiga senang. Lain kalau dia buat bentuk pelik-pelik, panjang pula cerita kan. So kita tambahkan sahaja ukur keliling semua. Ini dia dah tunjuk lah ni. Ni segitiga apa ni? Kalau kaki je sama. Segitiga sama kaki lah. Nama kaki sama. Segitiga kaki sama. Segitiga kaki sama. Apa ni? Segitiga sama kaki sama. Segitiga sama kaki. Okay, Allah Akbar. Sama kaki. Ya Allah. Okay, terus. Kita sama kaki nama dia. Maksudnya A lah. Kalau sini 5 panjangnya, sini pun 5. Itu maksud dia. Sama kaki. So, kalau baca sudut sini mesti sama dengan sudut sini. Itu maksudnya. Kita dah pernah buat dah soalan ni. Kepala dia lain. Kalau nak kepala sama, itu nama dia apa? Kalau semua sama. Segitiga sama sisi kan. Tak tahu kau ni. Okay, segitiga sama sisi. Ni nama dia sama kaki. So tambahkan je lah. Senang je soalan ni, InsyaAllah. Okay, keliling je. A tambah B. Selesai lah. Ni tak paling complete. Kau complete kan macam mana? A tambah A dapat 2A kan. A ni merujuk pada 1A, 1A, 1B. Tu maksudnya kalau tak tahu. 1 tambah 1 dapat 2A lah. So tambah lagi dengan B. Inilah jawapan dia. Okay. Saya lah ni soalan dia tanya, nampak perkara rumus. P ni kat depan. Belakang campak je. Ni soalan senang lah. Kalau soalan susah dia dah campak-campak benda pelik-pelik kat sini. Dia tiba-tiba dia kata nak huruf A ni perkara rumus. Tonggang terbalik lah kau sekejap lagi. Kalau dia nak A ni masuk B kena campak sana ni, campak sini. Panjang cerita lah. Ok, tak nak cerita lah kat sini lah. Ok, terus 26A2. Rajah 16 peta buih berganda. Tunjuk semua faktor dan faktor sepunya bagi nombor P dan 10. P ni tak tahu, Q ni tak tahu. Ni dia tanya P dengan Q. Ok, maksud kat sini semua faktor dan faktor sepunya. Inilah, ni nama dia faktor sepunya, nombor 1 dengan tak tahu. Untuk 10 lah. Tapi kamu kena tahulah faktor ni apa sebenarnya. Faktor dengan faktor sepunya ni lebih kurang je. Ni asal dia faktor dulu, baru kita cerita faktor sepunya. Daripada faktor tu mana yang sama. Kalau mana ada yang sama tu nama dia faktor sepunya. Tapi kena tahu dulu faktor ni apa benda. Faktor tak tahu kan. Faktor ni dia terbalik daripada gandaan. Kalau gandaan ni kita darab, kalau faktor ni kita bahagi. Ingat tu je. Ada satu lagi nama dia gandaan. Siapa yang tak tahulah. Gandaan darab je, dia macam CP. Faktor, biasa soalan dia tanya faktor lah. Kalau nak susah dia bagi faktor. Okay, so bahagi. Hint dia adalah bahagi. 10 boleh bahagi dengan berapa? 10 bahagi 10 dapat macam itulah jawabnya. 10 bagi 10 dapat 1 lagi. 10 boleh bagi berapa lagi? 10 boleh bahagi dengan 2 10 bagi 2 dapat apa? 5. So kita ambil nombor yang mana sebenarnya? Kita ambil yang belakang ni. 10 ni tak payah ambil lah. Ambil yang belakang ni. Ada lagi 10 boleh bagi apa lagi? Dah tak boleh dah aku rasa. Kecuali kalau kau hafal CP pelik-pelik kat dunia ni. Dah tak ada lah. 10, 1, 2, 5 ni lah nombor faktor dia. Kalau kita biasa soalan kita listkan kan 1, 2, 5, 10. Ni faktor dia. Kalau tanya soalan faktor, inilah jawapan dia. 1, 2, 5, 10. Sekarang ni 1, 10, 5. So yang kat Q ni adalah 2 lah jawapan dia kan. 2 ni 2. Q ni adalah 2. Okey dah, ni merah ni tak payahlah. Sepotonglah kita dah tahu dah. Q ni adalah 2. Okey, selesailah kat situ. Okey, so terusnya sini pula.
Benda dia faktor, dia dah bagi faktor pula 1, 2, 4, 8. Kau rasa nombor kat sini berapa? Dia mesti nombor dia minimum adalah 8 lah. Dia tak boleh nombor 4, sebab dia mesti nombor paling besar kat dalam ni 1, 8, 4, 2. Kemungkinan besar nombor dia adalah 8. Kemungkinan besar lah. Ataupun 16 ke 20. CP kan, ada CP 8. CP apa lagi? 8, 16. So mungkinlah 8 atau 16. Bergantung pada sini lah. Tapi kalau kita tengok macam ni, jawapannya adalah 8. Okay, kita buktikan lah 8 Okay, 8 kita bahagi dengan 8. Ataupun kau bagi 1 ke, boleh lah bagi 1 dulu lah. Kita mula daripada bawah lah. 8 bahagi 1 dapat 8. 8 bahagi 2 dapat 4. Betul? Lagi? Dah habis lah. Gitu je. Okay, itulah jawapan dia. Dah senang je, insyaAllah. 1, 2, 4 dengan 8. Ni dia kata semua dia tak ada baki-baki dah kat sini. So jawapannya 1, 2, 4, 8. Betul lah tu. Jawapannya P adalah 8. Okay, selesai lah. P 8, Q 2. Okay, kalau kita letak 16 contohlah. Manalah tahu kan, tiba-tiba soalannya dia berubah sikit, dia kata dia tambah, manalah tahu. Okay, contoh kalau 16, macam ni kalau 16, sama je, kita bahagikan 16 bagi 1 dapat 16, 16 bagi 2 dapat 8, 16 bahagi dengan 3 tak boleh, 16 bagi 4 dapat 4. Okay, so kita susun sajalah yang bahagian belakang, dua belakang so 1, 2, 4, 4 dah sama, tak payah tulis lagi. 8 dengan 16. Ni jawapan dia. Okay, 1, 2, 4, 8, 16. Ada nombor 16 pula. Ni tak ada nombor 16 kan. So tak ada, salah lah ni. So 16 ni bukan jawapan dia. Itu je cara dia. Ni insyaAllah mudah je ni. Semua sepanjang cerita panjang-panjang pula kan. Padahal ringkas je tu. Okay, ni soalan set pula. Diberi P adalah set terdiri daripada perkataan Asia Tenggara. Okay, huraikan set P dengan menggunakan penyenaraian. Okay, so selesaikan je lah. Yang ni ringkas je ni. Asia Tenggara. Okay, so kita susun lah. Ni macam mana susun kat sini lah So kita letak pembuka set macam ni lah. Ada bentuk dia macam ni macam tu lah. Macam tu sebenarnya. Dah tertinggal. Okay, seterusnya nombor kita listkan lah. Huruf apa ada dalam ni? E lagi. Kalau bagus kita susun lah secara teratur sikit. A, B, C sampai Z kan. A, lepas tu huruf pening pula kan. Tak payahlah. Okay, kalau sempat buatlah A, E dulu lepas tu baru G kan. A, S, I. A dah ada tadi. A dah ada, tak payah salin lah. So macam tu lah. Senang ajar cepat macam tu lah. E, N. Yang berturutan tak payah. Yang ada sama tak payah lah. R. Ada lagi huruf? Tak ada lah. Okay. Asiten GR. Okay, betul lah tu. Seterusnya set Q. Huruf dalam perkataan Singapura ialah subset bagi P. Senaraikan semua unsur bagi set Q. Okay, set Q. Okay, kita listkan lah Q. Kita listkan dulu Q. Q Singapura. S, I, N. Panjang sikit lah kalau benda macam ni. Bagi panjang macam ni. Lagi huruf P, ada huruf U, ada huruf R. Okay, senaraikan ialah subset bagi huruf P. Itu maksudnya dia ada dalam ni. Subset ni maksudnya macam anak buah lah, senang cerita. Okay, Singapura ni yang mana ada dalam Asia Tenggara ni. Itu maksud dia. Okay, yang Singapura ni macam ni lah, macam ni Q. Kalau tak faham saya tunjuklah gambar sikit kan. Ni P. Maksudnya Q ni berada dalam P. Itu maksudnya. Yang mana anak buah dalam P ni.
Kita tak boleh ambil semua lah. So kita ambil lah yang mana ada dalam huruf P sahaja. Yang tak ada dalam huruf P kita buang lah. Okay, so yang ada huruf S. Nampak huruf S ada, I ada tanda merah lah S ada, I ada, N ada, nampak ni N, G ada, A ada, P tak ada, P tak ada, U tak ada, R ada. Macam tu lah. Tu jawapan dia. So jawapannya macam mana kena bikin ni. So Q lah. Sebenar-benarnya lah S I N G A R, singar. Nah jawapan dia. Tu jawapan dia lah. Saya harap kamu boleh faham lah ni. Set ni listkan je mana yang sama, tak payah ulang lah. Kalau ulang balik tu bukan nama benda apa, nak buat apa kan kalau ulang balik. Okay, terusnya dah ni jawapan Q lah. Ini tadi huruf P ni kita dah buat lah ni. Terusnya nyatakan pelengkap bagi Q. Pelengkap bagi Q maksudnya Q pelengkap. Ni ada tanda ni. Pelengkap ni maksud dia apa? Selain daripada Q. Tu maksud dia. Selain daripada Q. So kamu check lah dengan keseluruhan. Keseluruhan yang mana? Yang ni, yang huruf P ni. Yang mana yang selain daripada huruf Q ni, S-I-N-G-E-R ni, dalam ni ada tak? Yang mana bukan? Tu maksud dia lah. Selain daripada huruf ni lah senang cerita. Kalau kita tulis balik lah A-S-I-T-E-N-G-R. Yang mana yang tak ada dalam ni lah. Okay, S dah ada. Nampak bawah-bawah ni. I ni macam berulang lah kan. G R lagi. A lagi. Dah. S-I-N-G-A-R. S-I-N-G-A-R. So ada baki lagi huruf apa kat situ? T dengan T dengan E. Itulah jawapan dia. Dia masuk pelengkap. Dia ni macam seberitahu sebelum ni lah. Kalau ni lelaki, yang melengkapi hidup dia adalah perempuan. Macam tu lah. Dia mesti terbalik punya. Tak kisahlah perangai ke apa. Adalah chemistry-nya tu kan sikit-sikit. Tapi ini nama pelengkap. Dia berbeza dengan inilah. Dia terbalik sahaja. Okay. Selesai tu. Tak boleh faham lah tak faham tengok balik lah. Okay, last soalan ni. Sebidang tanah berbentuk trapezium. Ini bentuk trapezium. Tanah itu dijual dengan harga RM180 per M kuasa 2. M kuasa 2. Nampak kuasa 2 maksudnya luas. Tu je nak kena faham. Kuasa 2 luas. Kalau kuasa 3 isi padu. Kan? Isi padu. Saya kamu boleh tahu lah tu. Ni meter persegi nama dia. Ni untuk cari luas lah. Tapi dia dalam M. Ikut yang ni lah. Jangan ikut yang kilometer ni pula. Nanti jenuh pula nak tukar. Takut kau tak tahu nak tukar. Okay, so kita tukar siap-siap lah. Kira dalam ni semua dalam meter. Itu je senang. 0.7 kilometer nak jadi kilometer. Kilometer nak jadi meter. Nak kepada meter berapa? Kena buat apa? 1 kilometer berapa meter? 1000 kan? Kita darab dengan 1000. Ingatlah. Okay, jangan bahagi pula. Teruk sangat tu matematik kau tu. So kita darab dengan 1000. 0.7 darab je lah. 0.7 darab dengan 1000. Kalau tak kerti congak tu tekanlah kalkulator nak macam mana. 700. So tulis 700. Yang ni tepi ni berapa? 500. Ini 1200. Darab 1000 sahaja. Senang, insyaAllah. Okay, so kita nak buat lah. Nak cari luas lah. Okay, luas trapezium ni yang masalah sikit sebenarnya kan. Sebab tak semua orang tahu trapezium ni. Nak cari luas. Segi 4 pun sangkut. Kan. Okay, segi 4 okey lah. Panjang dan lebar. Segi 3 lah biasanya sangkut. Segi 3 pun dah sangkut. Lagikan trapezium ni. So, senamakan lah.
ABT. Ni rumus dia lah. Kita nak buat okay, luar trapezium. Rumusnya adalah setengah darab A tambah B darab dengan tinggi. Harap kau boleh ingat lah ni. Saya rasa kamu dah belajar soal rendah saya rasa. Trapezium ni betul lah. Setengah darab A tambah B. Mana kita tahu A dengan B yang selari. Nampak yang selari. Kita tak ambil yang ni dengan sini. Kiri dengan kanan ni kita ambil. Kalau gambar dia sengit macam ni. Ni pada yang tak tahulah saya tunjuk balik lah. Agak bosan juga kan kalau nak tunjuk semua kan. Okay, tapi tak apalah nak macam mana. Macam ni. So sinilah A dengan B. Sini kan lain tu. Dia selari. Selari maksudnya yang betul-betul lurus lah. Sama lurus lah. Sama condong dia tu. Okay. Pandang balik lah dia walaupun sengit macam mana pun kita boleh nampak lah yang mana selari. Macam ni selari atas dengan bawah. So rumusnya itulah. Setengah darab A tambah B darab tinggi. Nampak? Okay. So kita buat lah. Setengah darab A tambah B. A dia berapa? A nya sini. B sini. Sini nama dia tinggi. Okay. Sebab nama dia lah. Pakai pen merah sikit lah. Apa ni? Sini A. Sini B. Sini T. A, B, T lah. Kalau dia sengit tu kau tukar terus lah. So A tambah B. A nya adalah 700 tambah dengan B nya 1200 darab dengan tinggi dia 500. So selesaikan sahajalah. 700 tambah 1200 dapat 1900 darab dengan 500. Okey. Ni boleh congak bawah ni. Lepas tu lain tu tekan je lah kalkulator. Setengah bahagi dengan darab dengan 1900 darab lagi dengan 500. Okey, kalau ada per lah. Ni saya pakai bahagi je. Sama je. Okey, jawapannya adalah 475,000 betul ribu. Okey, meter lah persegi. So dia kata harga dia 180 per meter. Maksudnya ni ada 475,000. So kita buat apa? Kita darab lah kan. Darab kan. Kita nak tulis apa? Harga tulislah harga 475,000 darab dengan 180 lah. Sebab dia kata setiap satu per satu. Dah kalau ada 475,000 darab kan lah. Jangan risaulah. InsyaAllah mudahnya ni. Darab dengan 180. Panjang itulah jawapannya 855. Berapa ni? Kosong ada 5. Okey. Beri jawapan dalam nombor perpuluhan juta. Juta nak dalam juta. Tahu juta? Juta berapa banyak kosong? Ni 1000 kan? Juta tambah lagi 3 biji lagi. Dia sejuta. 1 juta. Kalau bilion tambah 3 lagi. Lepas bilion apa nama dia? Trilion. Tambah lagi 3. Macam itulah. Trilion. Trilion kalau baca ekonominya tahulah. Hutang negara ada berapa banyak trilion tu. Okey. Trilion orang pakai. Okey, so ada tadi berapa? Aduh. Apa benda lagi tajuk aku ni ajar. So kita nak juta je kan. Sampai sinilah. Ada 6 digit lah. So kita gerakkan sahaja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So jawapannya 85.5 juta. Gitulah. Tu cara dia. Macam kalau kamu nak tengok K kan. Macam ni 3,000 subscriber kan. Pernah tengok YouTube. Kan ada orang baru 30,000 subscriber. Contohlah dia nanti dia tulis 30K kan. 30,000 lah tu. Macam ni kita juta. Tapi kalau ni K ni singgih lah. Kalau kita kalau YouTube tu 1 juta kau dah ada. 1 M million lah. 1 million 1 M 1 million subscriber kan. Kalau tahulah. Kalau tak tahu tak apalah
Macam mana aku sembang lah ni. Okey dah, itu saja daripada saya. Okey Rian, terima kasih. Okey, harap kamu dapatlah belajar something hari ni. Buatlah. Kalau kau salin je pun boleh lah. Daripada tak ada langsung, boleh lah terima lah juga akal tu. Janji buat lah. Kan macam mana. Ini je yang kita boleh buat masa belajar online ni. Nak cakap banyak-banyak pun susah juga. Nak ajar banyak ni boleh belajar. Tapi nak bagi yang susah-susah sangat pun tak boleh jugalah. Sebenarnya lebih pada macam basic-basic pertengahan lah. Basic dan pertengahan saja. Rendah dan sederhana saja setakat ni. Yang susah-susah sangat biasa skip je lah. Okey dah, itu saja biasa. Okey, sekian, terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi akan datang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.